Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar saya pada pagi ini. Kita pun dah hampir ke sambutan hari raya dah ni, dah tak lama dah ni. Dalam beberapa hari lagi, countdown lah kita. Makan dekat rumah pun dah tak selera. Macam-macam dah kita makan. Okey, untuk subjek pada pagi ni, bab untuk pagi ni adalah berkaitan dengan ni subjek yang you all minat lah ni sebenarnya, bidang you all lah. Okay, ianya berkaitan dengan e-commerce Okay, berkaitan dengan e-commerce, digital market and digital good. Okay. So hari ni kita nak buat, kita tak kuliah sangat lah. Kita nak bincang demo KW lah. Kan? Explain pun kita dah explain dan sebagainya. So kita nak tengok hari ni kita nak bincang tentang past, present and future. Yang ni kalau ikut video cases ni the past, present and future. Tapi sekarang kita nak berbincang di dalam kelompok perniagaan, kelompok ataupun situasi di Malaysia ni dulu, ini dan pada masa akan datang. Okey, kalau kita tengok dia punya learning objective dia, what are the unique feature of e-commerce, apa maksud ni? Hadi, yes. Hadi? Oh, Cik Hadi. Mana Cik Hadi ni? Cik Hadi, hijau ke? Hijau. Sambil-sambil dengar lah. Baru duk sebut nama demo. Dah jadi macam orang Taliban lah. Kedai tutup dah tu. Ni, nak tanya case study 1. Demo dah hantar dah? Satu, belum lagi dah tu. Tolong submit case study 1 dan case study 2 Okay, baik, insyaAllah. Alright, okay, thank you. Alright. Okay. So, kita teruskan. Okay. What are the unique features of e-commerce, digital market and digital goods? What are the principles of e-commerce business and revenue model? How has e-commerce transformed marketing? How has e-commerce affected business to business transaction? What is the role of m-commerce in business and what are the most important m-commerce application? What issues must be addressed when building an e-commerce website? What issues must be addressed when building an e-commerce website? Okay. Kita nak bincang je hari ni. Masing-masing ada kerja, masing-masing dah bekerja, masing-masing ada company masing-masing. So kita nak melihat perkembangan company masing-masing, the past, sebelum, sekarang ni dan juga future. Apa mungkin you punya plan, you punya company punya whatsoever mission dan sebagainya to become a very establishment organization ataupun to be one of the bigger, ataupun tak kira lah nak masuk saham ke, nak jadi orang kata bisnes yang bukan biasa-biasa ke, tu kita hari ni kita nak bincang benda tu. Sebab e-commerce ni sebenarnya satu tajuk yang semua orang boleh bercakap. Okay? Semua orang tahu tentang e-commerce. Dulu kita berada di dalam era e-business. E-business. Siapa yang tahu berkaitan dengan e-business ni? Siapa boleh respon?
Amira? Amira ni masak ni. Tengah masak tu. Okey, kawan-kawan, siapa yang boleh respon berkaitan dengan e-business? Saya Doktor. Okey. Perniagaan melalui elektronik lah. Okey. Contohnya penggunaan internet untuk sebagai transaksi untuk jual beli. Okey. So lagi selain daripada tu, selain daripada Hadi, ada lagi? Ini berkaitan dengan e-business dulu. E-business dulu. Apa yang you faham tu e-business? Doktor, pada pemahaman saya e-business tu dia ni lebih kurang e-commerce tapi dia goes beyond e-commerce. Maksudnya dia melibatkan juga bukan simply selling and buying but also macam supply chain management, electric order processing and customer relationship management lah. Okay, yang tu dah e-commerce dah tu. E-business. Apa yang you faham tentang e-business? Simple je e-business ni. Lain? Ada yang nak jual beli melalui internet kot. Okey, jual beli melalui internet, okey. Lain? Okey, e-business ni macam Hadi kata, macam Majirat kata, transaction melalui internet lah. Dia asalkan dia mendapat orang kata apa internet access dan dia akan berbisnes lah asalkan dia ni kan melalui kalau dulu kita tengok e-business ni biasa-biasa sajalah kan, dia tak adalah macam sekarang ni. Kalau kita tengok evolution of e-commerce ni dia terlalu besar. Dia ada yang kita katakan sebagai mobile commerce pun ada, m-commerce pun ada. M-commerce tu. Okay. So e-commerce, electronic commerce ni dia kalau kita tengok kan, dia punya sistem architecture dia lagi kemas. Okay, lagi kemas dan lagi mantap lah sebab dia akan connect dengan apa yang Nadia kata, supply chain management, okay, enterprise resource planning tu yang menggunakan macam saya bincang di permulaan tadi sebelum you all masuk, ada Haji Rek tanya berkaitan dengan POS system, point of sale system yang menggunakan sistem yang telah ditambah baik. So platform e-commerce ni sebenarnya dia bermula, kalau kita tengok dia bermula daripada platform bisnes macam Alibaba yang dulu start tu, Alibaba kalau tak silap saya. Itu yang start mula-mula kalau tak silap saya, yang stated pakaikan e-commerce tu, electronic commerce. So everybody can buy things through phone, through online. So all the system integrated each other, okay, dengan supply chain, dengan customer, dengan consumer, dengan buyer dan sebagainya. Okay. So okay, sekarang kita nak melihat di dalam company masing-masing. Mungkin dulu pernahlah seketika mungkin bekerja di company ataupun di organisasi sekarang. Dulu, sekarang dan apa prediction untuk masa depan bisnes itu sendiri. Okey, kita nak bincang hari ini. Siapa nak mula dulu? Hari ini nak dengar student saya present pula. Siapa nak mula dulu? Dok Nam boleh kot? Okay, Assalamualaikum.
Okey, actually benda ni pun berkait rapat first kali dengan penerimaan masyarakat tu sendiri. Kalau bagi saya, even kalau walaupun sistem apa yang dah buat apa semua, kalau penerimaan dari consumer tu belum ready dah, so benda ni tak akan tercapai lah apa semua. Okey, kalau balik kepada yang apa ni, yang e-commerce ni tadi, kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, keadaan terpaksa, dalam situasi yang terpaksa, so the booming of e-commerce tu memang luar biasa lah. Kalau personally, kalau bagi saya, sebelum ni pun saya ada web untuk yang e-commerce juga apa semua. Dari segi penerimaan customer, belief customer tu, walaupun kita ada buat marketing apa semua, tapi still ada apa ni, setengah customer tu still ada sanksi lagi. Still ada sanksi nak beli boleh ke apa semua, delivery macam mana apa semua. Tapi once keadaan terpaksa dalam macam contoh PKP ni, yang tak biasa pun kita tengok database kita pun yang tak pernah pun apa semua, memang klik beli je, klik beli. Especially memang dalam Shopee tu, kalau personally saya boleh share kat sini, kalau yang Kelantan Food saya tu, saya pun heran. Kita tak boleh nak baca tabiat orang beli ni. Even ada dari Sabah tu, dia beli 2 botol wudu je. So kos 2 botol wudu tu baru RM4 je. Kos Korea tu lagi mahal apa semua. Daripada Langkawi pun ada. Beli 1 rempah RM4 je. Jadi kalau saya tengok dari segi penerimaan ni, kadang-kadang dalam masyarakat tu kena paksa dah. Ada satu keadaan yang terpaksa yang membuatkan tu. Dan bagi saya, e-commerce dekat Malaysia ni dah hampir ke matang. Maksud saya matang ni penerimaan customer tu. Penerimaan orang ramai tu dah boleh terima dah. Jadi new norm lah. Nak beli boleh melalui e-commerce. Nak beli boleh online apa semua. Dan even kalau kita tengok sekarang pun merging of platform tu. E-commerce platform pun memang banyak sangat. Dan even dah simplify, tak semestinya kepada web saja. Dan kalau kita tengok sekarang pun dah ada yang dalam sistem WhatsApp boleh buat untuk e-commerce juga. Itu je lah jawab dulu. Okey, lain. Nak buka buat apa? Dari segi future macam mana you predict? Tatanan. Okey, dari segi future memang cuma kita kena tengok kalau macam timing sekarang ni, kalau nak baca data untuk 2-3 bulan ni tak boleh nak ambil sangat untuk ke depan sebab dalam situasi ni, situasi yang macam mana nak cakap, situasi yang mungkin ada false data. Sebabnya situasi terpaksa mana dia nak keluar tak boleh, terpaksa beli online apa semua. Tapi kalau kita tengok sekarang pun yang online pun dah start drop sikit lah. Tak drop. Mungkin lepas PKPB ni apa semua, barulah kita dapat data yang sebenar. Kalau kita based on data yang sekarang, kalau nak predict ke hadapan tu, masak saya rasa. Jadi ada mungkin ada false data lah. Tapi kalau untuk data sebenar, mungkin selepas 2-3 bulan selepas PKBB ni, apa semua ni, kita tengok trend belian tu, baru kita boleh dapat data yang sebenar lah. Dari segi cara beli, dari segi demografi, dari segi income, apa semua. Dan for sure memang
memang e-commerce ni memang akan jadi satu new norm, satu trend yang baru dah lah dekat Malaysia ni apa semua. Dan peluang tu memang terlampau besar. Okey, betul lah. Apa yang diperkatakan oleh Dr. Nan tu, maksudnya kita sebagai orang kata apa, usahawan ataupun businessman ni, kita perlu ada data untuk kita buat prediction lah, untuk kita tengok dari segi trend dan sebagainya. Sebab trend-trend ni lah sebenarnya yang boleh membuatkan kepelbagaian produk yang kita perlu hasilkan. Jadi kalau ikutkan dari segi future, digital daripada era digital, iaitu digital equivalent to e-business lah, kita boleh katakan macam tu. So smart technology is belong to e-commerce and whatsoever smart commerce dan sebagainya. Dia akan jadi di mana setiap orang kata apa, produk yang dihasilkan tu lebih kepada menggunakan pakai teknologi terkini lah. Jadi kalau kita tengokkan dari segi new normal ataupun new norms ni, dah sememangnya Malaysia dah boleh switch 100% switch for the future system ataupun future business, 100% menggunakan pakai sistem. Kita bayar menggunakan e-wallet, kita bayar menggunakan QR Pay, dan kita bayar menggunakan medium pembayaran elektronik lah. Okey. Hadi, nak tanya Hadi. Hadi tengah kerja, tak apa. Okey. Alright. Ya, tak. Okey, Hadi, nak tanya, sepanjang you bekerja dengan iMedicare, adakah kita nak tengok dari segi sebelum, sekarang dan masa depan iMedicare, how you see the past and current and how you see the future of your company? Okey, dari segi operasi, kita kena ikut norma baru lah. Dari situ kita kena adapt dengan norma baru. So banyak perubahan yang kena buat. Dari segi permintaan kita masih lagi ada lah. Maksudnya sebab kita provide produk kepada hospital. Jadi kena ikut kontrak lah. So tak ada masalah dari situ. So future macam mana? Apa target iMedicare? Target untuk tingkatkan lagi lah dari segi pengeluaran, dari segi jualan, untuk meningkatkan hasil pada pihak syarikat, untuk kurangkan kos lagi lah. Dari segi teknologi yang diguna pakai sekarang di dalam kilang iMedicare tu, adakah guna tenaga, masih lagi pakai tenaga human ataupun in future you need to replace with the robot? Masih lagi guna kedua-dua, machine, sistem dan juga human lah. Okay, masih lagi lah, bermakna dia merging lah Tapi setengah proses tu tak melibatkan intervention daripada manusia lah. Cuma guna mesin saja. Part mana yang guna mesin? Contohnya untuk isi produk ke. So yang tu guna mesin lah. Isi produk? Ya. Dari segi Okey. Prof, boleh tanya soalan tak? Boleh. Teruskan. Cik Adi, di iMedicare tu berapa persen dia guna internet dengan human factor? Human. Dari segi percentage tu saya tak pasti. Percentage. Anggaran?
anggaran. 60 manusia 40 mesin, 80 manusia 20 mesin. Lebih kepada manusia lagi lah. Lebih pada manusia lagi lah. Ya. 90% lah. Tapi saya rasa Amerika dia guna hard machine je kan, bukan soft machine macam internet digital, penggunaan macam yang intelligent punya software kan. Untuk setiap machine tu dia ada software juga lah untuk interact dengan manusia, untuk berinteract dengan machine tu. Dia ada software. Dia build berasingnya satu machine satu software macam tu. Tak pasti. Menarik kes iMedical ni dok. Kalau kita kaji, dia menarik kes dia. Saya tak tahulah, saya rasa mungkin dia mengguna pakai sistem ERP je, Enterprise Resource Planning. Ya, ada juga ERP. Sebab dia ada relate dengan human resource. Bila dia banyak pakai human, maksudnya dia kena cari sistem yang boleh cater human punya human data, financial data, transaction data, macam tu lah. Ya. Sebab dia ada banyak section tu. You ada section apa? You ada section human resource, you ada section financial, you ada section apa lagi dekat dalam office tu? Marketing ada kan? Banyak sangat. Kita start dengan division, ada manufacturing, ada quality, ada finance, procurement, administration, resource, sales, marketing. Banyak dia. Kalau satu lagi, kalau dia ada decision dan sebagainya, dia akan guna pakai satu sistem yang dinamakan sebagai decision support system, DSS. Dia kena ada. Dan sistem tu need to be integrate dengan sistem yang sedia ada, kerana kalau you ingat balik previous slide yang saya katakan kita berada dalam triangle kan. Ada triangle tu, top, middle dengan lower. So DSS ni dipakai di peringkat middle dengan upper level. Sebab pegawai dia akan buat simulasi dan sebagainya untuk presentkan result itu kepada top management. So top management akan buat decision dan sebagainya. Sebab nak tanya saya satu lagi dengan Cik Adi, untuk pengetahuan saya lah. Macam iMedical ni dia macam ada yang bahagian factory kan? Hello, Cik Adi? Cik Adi dengar tak? Kita tanya doktor tak apa ada. Doktor macam doktor. Ya. Macam ada staff yang bekerja di kilang atau bahagian production dan sebagainya. Kalau seorang staff tu tak hadir, macam mana iMedical dapat detect untuk replace? Sebab dia menggunakan mesin kan? Kalau tak main kerja, dia akan stop punya production tu. Sistem macam mana dia buat? Dia akan gunakan sistem e-attendance lah. E-attendance. Dan sekarang kan dah ada e-attendance. Macam kita dekat UMK pun kita dah pakai clock in daripada rumah. At any time, anywhere. By smartphone pun boleh. Satu, kalau untuk mengelakkan daripada pekerja kita tu mengular sana sini, kita akan pakai biometrik tam ni. Kalau dekat custom macam mana? Siapa ni juga? Dari segi attendant? Dekat custom kita pakai e-attendance juga. E-attendance. Sekarang semua dah pergi pada E. Kita pakai thumbprint dengan scan mata. Okey, kalau kita tengok Haji Red, kalau kita nak tahu dengan lebih detail lah sebenarnya, custom ni dia mempunyai satu very, orang kata intelligent lah sebenarnya sistem yang dia guna pakai. Memang dia punya sistem international punya sistem. Kalau Mem boleh explain sikit berkaitan dengan sistem macam mana you cater dari segi digital transaction mungkin, ataupun you lebih kepada penguatkuasaan undang-undang kan.
So e-commerce ni dia ada banyak features-features yang boleh kita kata yang berada behind ataupun dark wall. Jadi untuk elakkan daripada local authority untuk mengesan satu-satu transaksi kan. Cuba minta Ma'am share sikit dengan kawan-kawan kita. Boleh ke Dok? Saya tanya sikit sebelum Ma'am. Sebelum Boleh. Ma'am kita. Okey, saya tanya macam ni. Macam sistem di custom kan? Ya, betul. Okay, custom tu bagus. Saya pernah tengok sistem dia. Saya pernah pergi buat study dulu. Cuma saya tengok sistem dia, bila you terlalu idea, you terlalu ikut SOP dalam sistem tu, you terhilang perkataan budi bicara. Sedangkan sistem tu, contohnya benda yang simple, sebab you pakai sistem kan, you terpaksa denda juga. Saya tengok sendiri, bentakkan benda ni pun you take care. Terpaksa lah dia kata. Walaupun kalau macam kita civil government servant biasa ni, kita ada tertaluk kepada budi bicara walaupun sistem tu ada. Kalau boleh komen sekali tu eloklah, saya nak tahu sebenarnya. Terima kasih. Okey, macam ni Haji Doktor. Okey, macam kita kata tadi part saya jawab yang Haji dulu Doktor. Yang tak apa, teruskan. Yang part budi bicara tu actually bahagian saya yang bahagian SST ni, saya bagi contoh during PKP ni. Kita ada time frame untuk dia buat penyata submission kan. So let's say untuk submission penyata bulan Januari dengan Februari, kita buat extension sampai hujung bulan ni kan, sampai 31/5. Tapi sistem memang still show dia punya due date 31/3. Kita ada satu sistem memang kita sometimes kita boleh revise balik dekat kita punya bahagian teknologi maklumat di HQ. Cuma kita ada lagi satu backup, manually backup. Customer boleh mohon untuk macam let's say kalau ada penalty, dia boleh mohon untuk kita vice balik, dia tak perlu bayar penalty dalam keadaan PKP ni. Okey, kalau macam dia lambat submission, sebab sistem pembayaran ni kita buat kalau dia melalui check, dia kena hantar ke Putrajaya ke Keranajaya. Bila kadang-kadang processing dekat sana pun agak lambat, so kita boleh tengok bila time dia key in check tu. Kalau dia key in maknanya kita ada time frame seminggu dia sampai sana, kita ada limit time lah. So as long as the time dia key in tu within the time yang kita bagi, walaupun sistem dah treat as penalty tu such as compound lah penalty tu, tapi dia orang boleh masih ada sistem budi bicara, buat surat permohonan untuk minta kita vice balik penalty tu. Let's say dia tak payah bayar lah untuk certain amount, kita ada 10%, 50% and maximum 40% penalty tu. Kita boleh budi bicara secara manually dan kita minus balik dalam sistem. Boleh Haji tak dengar? Maksudnya macam kita orang jugalah untuk bahagian budi bicara tu kita guna manually proses lagi lah. Ya, send the letter, offer, nanti kita akan recommend dan sebagainya macam tu. Ya, betul. Masih lagi macam tu. Okey. Sebab sebenarnya saya tanya soalan cepat macam doktor. Contoh saya tengok sistem Air Kelantan ni untuk kongsi ramai-ramai, mungkin feedback ramai boleh bagi. Air Kelantan contoh. Terbaru sistem ni ada orang komplain mengenai bil air contoh. Bila dia buat PKP, dia tak pergi cek air rumah kita sampai 3 bulan. Bila dia datang hari yang ke-4 bulan seterusnya, dia guna pembayaran langsam, bukan ikut monthly yang sepatutnya monthly. Bila pakai langsam, dia ada staging untuk bayar. Florit tu kan. Bila florit, jadi bil yang terakhir kalau you guna 30, maknanya 30 pada rate yang paling tinggi. Itu maksud saya nak relate dengan custom. Kalau custom tak buat macam tu, baguslah. Air Kelantan ni memang dosa lah. Air Kelantan ni minta maaf lah dok. Tak berkongsi lah. Okay. It's a good discussion. Dia macam ni. Kenapa kita pakai sistem? Kenapa kita pakai sistem? Kita pakai sistem adalah untuk kita mengawal. Kita pakai sistem untuk kita mengawal kelakuan manusia sebenarnya. Sistem dia ada do and don'ts. Dia ada yes and no.
dan dia ada enter dan exit, itu saja. Start kau masuk, kau akan keluar. Dia tak boleh kata dia tak boleh keluar, dia akan keluar. Tetapi cara dia keluar itu bermakna along the way dia akan menggunakan apa yang dikatakan oleh Haji Rad dengan Sabar Nizar tadi, budi bicara. Sebab itulah di dalam penggunaan sistem ni dia kejam sebenarnya. Kenapa orang kita buat sistem dia? Apa-apa hal yang melibatkan kelakuan manusia tu sendiri akan fikir kita buat sistem dia. Habis dia orang ni, dia orang mesti follow sistem. Contoh, beratur sistem tu. Ni kita nak gunakan norms kita yang hari-hari ni, beratur. Sebelum ni kalau kita pergi ke warung kita nak makan, tiba-tiba datang makcik tu sak potong queue. Tapi pada masa tu dia tak ada sistem beratur sebagai contoh makcik belakang saya datang daripada pukul 8 tadi, makcik sekarang dah 9.30 makcik potong. Ni dah turn saya. So dia kata dia mungkin buat tak reti dan sebagainya, dia ambil, dia balik. Okey, itu yang jenis tak ada sistem. Bila manusia dia tidak ada sistem di dalam diri dia nak follow the rules, itu yang dia main langgar tu. Kambing lembu langgar pagar tu. So kalau kita buat pagar, kita buat line, okey, sila beratur. Orang akan beratur. Kalau dia potong queue, dah jadi salah dah situ. Bang, belakang. Kalau kita tengok kadang-kadang ada jenaka, ada iklan dan sebagainya kan. Sistem tu sebenarnya kadang-kadang dia tidak semestinya a proper system. Sistem manusia tu sendiri yang dibuat itu pun kadang-kadang boleh memberikan impak. Jadi itu yang datangnya sebenarnya budi bicara. Budi bicara manusia ni tidak hilang selagi mana ada manusia. Kalau ikutkan hukum kalau kita tengok future filem sci-fi kalau kita tengok yang berkaitan dengan robot, Terminator dan sebagainya, arahan jelas, bunuh. Selagi mana manusia yang dikategorikan untuk robot itu bunuh terlepas, dia akan cari sampai ke lubang cacing. Padahal kesalahan dia tu kecil, tetapi undang-undang telah telah dijatuhkan bahawa hukuman bunuh. Itu yang kita tengok Terminator, kita tengok setengah robot-robot do not move. Dia bagi first dulu amaran, do not move. If you move, I will kill you. Second attempt, do not move, I will kill you. Kali ketiga bergerak ataupun kali kedua dia bergerak saja, pam, kena. Itu sistem. Sistem memang kejam. Sistem memang kejam. Apa doktor cakap kejam-kejam, orang expert cakap kejam. Sistem, sistem ni kenapa saya kata kejam? Kerana kebaikan dia adalah sistem forcing human to use it. Sebagai contoh kad kredit. Ataupun dulu kita pakai satu kad bank, satu kad untuk cucuk ATM. Berlaku apa? Kehilangan berlaku, nak buat transaksi susah. Satu cucuk ni, satu cucuk tu sampai 10 kad dulu 10 kad, 6 kad kredit. Pengalaman siapa ada sampai 10 kad kredit pun ada. Dulu kan offer. Zaman kita tu doktor. Zaman kita kan. Ambil masa tu. Semua ambil. Ambil tu bukan sebab apa. Sebab kan dia punya goodies tu. Kan? Itu yang kita kena tengok. One time tu Dr. 3,000 pun sapu. Sapu duit boh, siapa tak nak. Kan? Apa yang saya nak gambarkan di sini adalah dia menjadi kesusahan kepada orang ramai. Dulu kita kata terkenal dengan American Express, which American Express ni can use throughout all of the world. So sekarang apa yang kita perlukan adalah masa dia create master dengan visa. So still lagi menjadi isu di mana ada yang pakai master, tiba-tiba kita bawa visa dan sebagainya. So sekarang apa yang dibuat, dia jumutkan, dia crack masuk di dalam satu kad debit itu berfungsi sebagai Mastercard. So sekarang ni dia memberi option kepada pengguna tu, kata sistem tu kejam tetapi ada kebaikan dia. Dia pull sama ada you sekarang ada dua sumber. Satu,
is Mastercard. Definitely you loan by bank, through bank. Satu is using your money by Visa and debit card. So you boleh pilih lah you nak pakai yang mana satu. So sekarang dalam poket kita hanya ada dua. Satu debit, satu debit untuk Visa, satu Visa. Kalau tak silap saya, if I'm not mistaken, that every body in the world, saya rasa every transaction sekarang dah menggunakan Visa berbanding Master. So itu adalah kalau kita tengok sebagai perubahan teknologi yang diguna pakai, sebab sekarang orang nak kalau boleh semuanya nak 3-in-1. Kopi pun dah 3-in-1, 2-in-1 dan sebagainya. Yang tak 2-in-1, 3-in-1 ni kahwin saja. One to one. Kau dah Jirat? Setuju sangat lah, definitely. Betul je cakap pasal. Sampai kat rumah. Okey, so sebab itulah. Satu lagi. Ya. Apakah jaminan security bahawanya bila kita guna digital goods atau digital marketing ni, jaminan bahawa tidak berlaku fraud dan kualiti tu, Doktor? Okey, fraud tentang fraud, scam dan sebagainya, sebenarnya teknologi maklumat ataupun teknologi yang bergerak sekarang ni, kita kena ingat satu, teknologi is based on trust. Whatsoever you pakai teknologi must be trust tu is a main agenda, pokok. Kalau you kata okey, macam Dok Nan kata dia pakai sistem e-attendance sebagai contoh, dia tak pakai TAM lah. Kalau TAM manusia kena pergi kerja. Sekarang ni macam mana dia nak cater? Sekarang orang kata apa, kedai dia nak pakai secara online. So pekerja dia boleh TAM boleh clock in daripada rumah. Jadi dekat situ dia kena ada trust. Okey, tak apa, pekerja aku ni aku buat sistem ni sebab apa? Aku nak pakai sistem. Aku percaya pada korang. Yang selebihnya tu lillahi ta'ala. Sama juga macam Hadi kerja di iMedicare, macam kawan-kawan kita macam Haji Rex, Sabaniza, Wahida dan sebagainya yang ada yang saya tak sebut nama dekat dalam ni. Macam tu. Sebab apa? Kita nak kata benda ni baru tak. Benda ni dah lama dah. Cuma kita bila dalam keadaan COVID ni kita guna pakai. Orang pakai dah lama dah. Sebab apa? Dia orang kena bencana, selalu kena bencana. Pelbagai teknologi dan kreativiti telah dilakukan. Kita yang kena COVID ni, contoh macamlah Facebook saya tu lah. Projek PKP 1, projek PKP 2, 3, 4 dan sebagainya. Ni pun ni projek PKP juga ni. Ni nampak ni. Nampak? Ayak. Aku punya krim. Ni PKP jugalah. Jadi kreatif. Jadi bila orang duduk dalam projek buat anak sudah lah, Doktor. PKP juga tu. Ya, betul lah. Tutup kedai lah tu. Kan? Bila kita duduk di dalam keadaan yang macam tu, jadi sebenarnya di dalam keadaan kita idle, maksudnya kita bergerak dalam rumah tetapi kita tak keluar. So I can call that as a idle lah. Idle ni kita duduk dalam rumah kan. Kalau sistem tu dia macam dia berjalan tanpa ada apa-apa aktiviti. Dia static. Okey, sorry. Dia static. Sebenarnya dia boleh membawa kepada satu keburukan. Sistem ni dia tak boleh idle terlalu lama dan kita sendiri manusia pun kita tak boleh idle terlalu lama. Kalau manusia dia akan datang penyakit. Kalau sistem dia akan datangkan kerosakan. Kerosakan kepada dia adalah berkaitan dengan software ataupun hardware dia crack. So macam penggunaan sistem ataupun e-commerce ni sebenarnya dia melibatkan transaksi. Bila transaksi tu yang dia kata fraud, scam dan sebagainya. So manusia itu sendiri perlu alert dengan berita-berita semasa. Itu yang dikatakan berita tak benar tu jangan kongsi dan jangan sesekali reply teks ataupun apa-apa mesej yang telah dihantar melalui teks. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam TV, bank negara hanya tidak pernah
meminta apa nombor PIN ke apa ke dan sebagainya. So benda-benda yang macam tu kita kena alert. Kalau datang macam ni kenapa bank ni minta ni dan sebagainya, jangan reply, telefon bank dulu. Maksud dia macam tu. So walaupun kita sekarang berada di satu era digital yang terbuka, ibarat kita duduk kita berada di atas perahu, di tengah-tengah lautan, which is itu yang kita gambarkan sebagai the world of future digital ataupun smart ataupun whatsoever teknologi yang ada. Pulau-pulau itu kita katakan sebagai teknologi. So kita kena pilih lah sebenarnya. Kita kena pilih. Kalau kita dah tahu dah kalau ke kiri tu kita terpaksa harungi ombak yang begitu ganas. So sebelum kita nak mengharungi ombak yang begitu ganas, kita kena kaji dulu kekuatan kapal kita, kekuatan minda kita, perkakasan kita, how can we survive after the wave come and whatsoever, itu kita kena ambil kira. Sebab berada di dalam alam digital ni, kita kena berfikir dulu sebelum kita bertindak. Kalau kita berfikir dalam pada masa yang sama kita bertindak, dia akan menjadi satu malapetaka. Okay, satu malapetaka kepada pengguna itu. Kalau kita tengok dulu dari segi sistem dia tidak provide personalization. Okay, personalization. Jadi apa yang diberi, apa yang ditunjukkan, apa yang dipaparkan itu adalah orang kata apa, interface yang perlu yang perlu kita terima. So kalau tengok dari segi sekarang, sistem memberikan satu features what we call personalization. Personalization ni maksudnya kita boleh orang kata apa, adjust ataupun buat sesuatu perubahan tu kepada sistem yang dibangunkan oleh orang lain tu, ikut kita sendiri. Kalau kita tengok email kita kan, email kita, interface Gmail dan sebagainya, dia ada personalization. Contoh macam Lazada, Shopee dan sebagainya, kita ada personalization, kita ada account kita sendiri. Kita boleh monitor to buy, to sell, to receive. Kita boleh tracking dekat mana sekarang benda tu berada dan sebagainya. Itu adalah personalization. Kalau dulu dalam bidang e-business dia tak provide personalization. It's about to communicate antara internet dengan device sahaja. So whatsoever system yang ada, kita pakai yang tu saja. Interaction dia lebih kurang two way. Now when we live in the smart digital, so we communicate, almost integrate to all the system. Maksudnya di situ, kalau dulu kita telefon orang tu akan telefon pergi ke vendor dia untuk hantar barang dan sebagainya. But sekarang by having this smartphone, kita order barang dan sebagainya, automatically kita dah di link dengan supply chain management. Okay, maksudnya once kita dah beli sesuatu produk tu, automatically orang di bahagian supply chain dan sebagainya yang mana nak hantar post dan sebagainya, dia dah alert dah benda-benda tu. So all system has been integrated. Okay, then kejap saya pick up call je. Oh, gawe telefon boh. Okey. Kat mana kita tadi? Okey, soalan Najirat. Relationship antara customer dengan sistem. Okey. When we talk about B2B, B2C, C2C, business to business, business to consumer, consumer to consumer ataupun customer to customer, dia sebenarnya memang ada beza lah sebenarnya. Kalau kita tengok B2B ni, business tu dia lebih kepada organisasi dengan organisasi lah. Okay. Dia ada satu lagi yang
G2G. Instead of B2B dan sebagainya, G2G. Government to government pun ada, business to business, business under business dengan business. Okay. Business to consumer tu adalah business tu dengan consumer ataupun customer tu. C2C adalah customer tu dengan customer tu sendiri. Tu je beza dia yang tu je. Kalau kita tengok dari segi diagram pun dia berbeza lah sebab cara operasi dia tu pun berlainan sikit. Kalau kita tengok, saya rasa Haji Red refer dalam slide ni. Okay. Mana tadi B2B Okay ni B2B business to consumer, business to business, consumer to consumer, dia ada M, mobile commerce. Dia ada, kalau ikutkan mobile commerce ni yang macam kita buat sekarang lah. Through IG, through FB, marketplace dan sebagainya menggunakan phone lah, mobile commerce tu. Okay, so mana tunjuk. Okay, tak apa. Business to consumer adalah seperti mana macam kita daily lah. Saya consumer pergi beli barang dengan Doknan. Macam tu lah. Okay. So tu B2C. Benda yang basic lah sebenarnya. Okay, Doknan. Simple ya, saya hurai tu. Kalau kita nak tengok secara detail tu, dia tak banyak lah sebenarnya. Detail dia tu tak adalah detail, tetapi dia nak bagi tahu tu bahawa di dalam business punya transaction tu dia ada business to business, company dengan company, business to customer ataupun consumer, customer to customer jual barang pada customer. Tu yang you jual yang melalui online tu, customer dengan customer lah tu. You ambil barang, you sebagai customer, you ambil barang. B2C lah. B2C lah. Lebih B2C lah. Kalau B2C tu dia lebih refer kepada organisasi. Kalau macam customer to customer ni, dia jadi customer tu orang ketiga, orang tengah, dia ambil barang pada orang. Dia pula anak aku ni, dia tak ada produk. Main bawah meja pula dah. Aduh, rosak lah. Dia umpanlah dengan coklat ke apa ke, pergi jauh sikit. Jangan duduk atas bawah kaki aku ni. Aduh, duduk kelas tak apa pula. Okay, customer to customer. Habis awal dah kelas ni. Okay bro, no problem. Okay, so katakanlah saya beli barang daripada Doknan. Okay Doknan, baju jersey ni berapa kau jual kat aku? Okay, aku jual lebih kurang dalam RM15 selai. Okay, aku nak 30. Ambil 30. Bila 30 ambil, kita dah kira customer lah. So customer, okay, siapa yang nak? So kita jual pula pada orang lain. Itulah sebab kita tak ada organisasi, kita just macam jual gitu-gitu, sorong-sorong yang tu je. Kan? Okay. So, okay, ada lagi pertanyaan tak berkenaan dengan ni? Dengan e-commerce ni. So kita kena ready ya, sebab saya jangkakan bahawa akan ada banyak features yang selain daripada yang dalam slide tu sebutkan. Okay, contohnya macam ubiquity ni adalah dia apa satu maksud itu ni dulu, saya ada sebut dulu ni, dia macam boleh buat macam-macam lah ubiquity ni.
Kan, ubiquity. Dekat slide ni dia paparkan 8 unique features sebenarnya. So selain pada ubiquity, dia ada global reach, dia ada universal standard, dia ada richness, interactivity, information density, personalization dengan customization tu, dengan social technology. So boleh juga kita kata unique features yang boleh ditambah adalah smart technology, artificial intelligence dan juga robot. Okay, robot. Sebab sistem sekarang dia dah integrate. Okay, dia gunakan macam lebih kurang macam smart partner punya konsep lah. Okay. So Nak tanya satu lagi, Dok. Macam mana kita nak ukur efisiensi? Sistem efisiensi tadi. Sistem efisiensi, keberkesanan sistem. Maksudnya? Okey, sistem ni dalam digital lah. Keberkesanan digital. Okey, sistem sebenarnya itu adalah salah satu daripada sistem memang provide satu orang kata apa, satu part di dalam bahagian orang kata apa, life system tu adalah macam nak sebut apa ni dia ada satu performance report macam tu. Dalam sistem dia mesti ada performance report. Kalau saya nak sebut di sini kalau masih ada lagi mem kita ni Syabaniza ada dia ada performance report Syabaniza? Betul ada. Performance report itulah sebenarnya yang mengukur efisiensi ataupun effectiveness of the satu-satu aktiviti ataupun satu-satu produk yang dijual lah, maksudnya macam tu. So dia kena ada performance punya part. Semua sistem ada, even though POS pun ada sebenarnya. Kalau dari segi frekuen dia breakdown, bolehkah dikira sebagai pengukur measurement untuk efisiensi dia, Dok? Okey, sistem sebenarnya itu adalah kelemahan sistem. Kalau orang sistem tak monitor sistem dengan baik, macam yang berlaku kepada Dok Nan dululah. Kan? Sebab sistem ni sekarang kalau dari segi operasi sistem dah tak boleh breakdown. Dia akan jadi satu bencana kepada perniagaan tersebut. Kalau sistem breakdown, sebab sistem ni dia integrate. Jadi tak boleh nak bayar gaji, lepas tu tak boleh nak update ataupun kemaskini semua rekod-rekod yang sedia ada lah. Jadi sebagai contoh macam custom, dia lebih banyak berinteraksi dengan sistem kan. So rasanya ada kot. Cuba Syabaniza terangkan sikit pasal kes kegagalan sistem, alasan kegagalan sistem dalam mungkin sistem nak bayar cukai ke nak lari cukai ke macam mana? Okay, so far kalau untuk overall lah, sebab kita ada macam lain-lain department kan. Kalau bahagian enforcement tu dia ada sistem yang lain. Tapi kita ada satu sistem induk yang dipantau daripada Putrajaya, bahagian teknologi maklumat tu, dia monitor 24/7 di HQ lah. Let's say kalau ada prompt dekat state mana-mana ada sistem failure, dia orang akan boleh detect lah. Dia orang bahagian teknologi maklumat ni, dia orang bukan orang custom. Dia memang dia orang F. Dia orang F. Memang kepala otak berserabut memang dengan wire-wire sistem je lah. So memang. Dia orang lagi masa saya share sedikit experience saya masa saya duduk unit Hermes dulu. Memang kita pergi tengok dia punya sistem. Seorang-seorang dia punya pegawai bahagian teknologi maklumat tu, dia ada 3-4 screen untuk seorang. Dia ada satu control system, control room untuk control untuk satu state. And then setiap PC di setiap state tu,
dia ada dia punya, macam mana nak cakap dia boleh detect whether kita guna sistem lain ataupun whether sistem tu dekat PC tu down kenapa, dia boleh detect. Macam kita masuk Telegram ke tak ada approval daripada HQ, semua dia boleh detect. Masa failure tu memang bila let's say satu PC mana failure dekat state mana-mana, bila kita minta tolong dia orang trace, dia akan terus boleh trace lah. Itu dia orang punya intelligence dekat HQ lah yang saya boleh share setakat yang saya nampak masa saya duduk unit Hermes dulu. Kalau bahagian saya sekarang ni, SST ni, kita still dipantau oleh unit yang sama, tapi by state pun kita sendiri ada satu unit yang kita boleh refer lah. Yang higher management yang kita boleh refer, kita kena melalui higher management dan kita terus masih lagi kena melalui HQ. Itulah saya boleh share direct dengan doktor dengan yang lain-lain lah. Okey, betul sebab kalau ikutkan dari segi kegagalan fungsi sistem komputeran ataupun IT itu sebenarnya berlaku disebabkan oleh less monitoring, kekurangan pemantauan dari pihak manusia itu sendirilah sebenarnya. So kalau macam pihak custom pakai satu mega sistem, kita boleh panggil sebagai mega sistem. So betul lah memang dia akan ada satu big control room macam lembaga orang kata apa macam Lebuh Raya Pantai Timur dengan kelas pakai tu yang skrin besar, banyak skrin dan sebagainya. Memang memang perlulah dan budak-budak yang berada di dalam tu semuanya adalah programmer, sistem analis, sistem architecture dan sebagainya yang sentiasa memantau dari segi tahap keupayaan sesuatu sistem dan menjaga supaya sistem tersebut tidak akan failure daripada masa ke masa hatta 1 minit sekalipun. Okey, macam mana custom train staff untuk guna sistem? Siapa Nizar? Okay, kita ada SOP. Macam kita ada, macam dulu, tapi sekarang ni susahlah kita nak pergi kursus apa semua. Macam setiap kali kita ada launch new system, dia akan hantar satu team yang akan untuk daripada state ni dia akan panggil lah untuk ada bengkel. Kita government ni memang banyak bengkel lah, bengkel apalah dulu bengkel-bengkel nak repair apa. Bengkel ni untuk dia orang introduce sistem baru lah. Selalunya dia orang akan panggil pergi HQ and then dia akan brief what kind of system. Macam saya pernah pergi dulu sebelum ni saya jaga Tok Bali, sistem keluar masuk kapal tu. Dia introduce untuk apa tu? Port clearance punya tu, port clearance. Macam sistem yang saya kerja dekat private dulu, kita dapat pre-alert. Lebih kurang macam tu. Kita dapat pre-alert, let's say ada kapal nak masuk, kita dapat pre-alert. Macam tu lah, dia akan train, dia akan ambil daripada staff yang paling bawah sampai staff yang paling atas. Dia akan make sure dan dia akan keluarkan satu SOP yang kita perlu ikut. SOP adalah sebagai guide dan kita ada diajar secara face to face. Kebanyakan sama ada HQ turun ke state atau kita kena pergi HQ untuk belajar sistem baru tu lah. Setakat ni lah yang ada a few system. Kalau macam dulu mungkin yang ada pernah dengar yang nak buat U custom. Yang tu dulu dekat-dekat sebelum dia nak hampir-hampir implement tu, memang semua daripada bahagian-bahagian lain pun dia orang advise untuk pergi dengar, at least you ada awareness pasal that system even you tak guna. Yang tu lah, macam tu lah kita train kita punya staff. Okey, saya rasa sekarang Haji Red tengah mengumpul maklumat dan ia ada kaitan dengan apa yang dikerjakan oleh beliau ni di pejabat. Dia macam ni Haji Red. Dia macam ni, to be smart because we are going towards the smart technology and whatsoever. Gini, sekarang yang saya dapat rasakan bahawa apabila Kelantan akan menjadi negeri maju pada tahun 2025, which is lagi ada dalam masa 5 tahun lagi, I think now is about time for you to kickstart a big project, which is you need to table your scattered system. Table your scattered system, which is unintegrated system.
sistem apa dah yang kita ada di Kelantan ini. Okay, so then what you need to do is that you need to create a mother system which is all the files can be suit, integrate and been closely monitored by SUK. So saya rasa itu perlu ada satu mother system. Bila ada satu mother system, bila ada saja sistem-sistem yang diguna pakai dan sistem ini telah dijumukkan, telah diplotkan macam mana mega sistem yang diguna pakai oleh pihak custom. Sebab pihak custom pun beli sistem ni. Kalau ada I think that you beli instead of you develop, sebab bukannya Malaysia tak ada capability untuk develop, but then there will be duit bawah meja and whatsoever hanky-panky akan berlaku. Kalau dulu kelas saya ada seorang lawyer dan juga orang LHDN, jadi sedap untuk kita berbicara sebab di enforcement of law dan sebagainya tu kita boleh lihat dengan jelas. Baik, Kelantan tidak akan orang kata menjadi smart city in towards 2025 if there is no system being implement. Kalau takat sejuk-sejuk saja dalam menggunakan pakai unintegrated system ni, memang dia akan menyesakkan semua kepala otak. Kalau kita kata hanya yang menggantikan, katakanlah datang tu orang gantikan Haji Rex sebagai contoh, orang yang memang complacent. Jadi 2025 tak akan tercapai. Sebagai contoh macam kita wawasan 2020 dianjak kepada wawasan kita pergi kepada 2030, which is lagi 30 tahun. Kan? 20, 30, 10 tahun. 10 tahun. Jadi kenapa mesti nak ada lagi 10 tahun? Sebab apa? Enforcement tu tak berlaku. Pada tahun 2020, pada tahun sekarang ni, bila Allah jadikan wabak COVID-19 ni beredar di seluruh negara, Industry Revolution 4 tu semua orang terasa. Dan teknologi IoT tu semua orang guna pakai. Boleh pula orang guna pakai. Jadi bila berada dalam keadaan terdesak inilah orang kata kepelbagaian teknologi dan juga alternatif orang fikir macam mana untuk orang elak daripada kena jangkitan COVID. Rupanya boleh pun beli baju gaya secara online instead of nak berimpit-impit dan sebagainya. Sama je macam mana you tengok dekat dalam gambar, macam tu lah yang dia bagi. Bukannya kita kata kecuali size, okay? Size memang sangat subjektif lah. Tengok macam besar bila sampai kecil kan. Jadi saya rasa it's about people need to move into other dimension lah sebenarnya. So Haji Rex kata saya dalam proses nak buat proposal kepada kerajaan new way cost of COVID. saya nak berhajat nak fokus dalam enhancement dalam IT. Yes, IT infrastructure nak kena tengok balik. Semalam saya dihubungi oleh Hafiz, Tuan Hafiz. Kita punya DO Tuan Hafiz Haji Rex. Dia telah di reshuffle ke Majlis Perbandaran Kuala Kerai. Dan dia ada call saya semalam, dia minta proposal daripada saya untuk dia majukan proposal saya dalam sejumlah 3 juta untuk dia propose smart parking system. So saya pun telefon kawan saya yang which is Sifu IoT saya, dia kata you nak sistem dah ready, dia kata. Jadi mungkin hari inilah saya berbincang balik dengan Hafiz. So since system dah ready, it is integrated system and also so-called IoT system been monitored by ni sahaja. So saya rasa better dibeli terus lah instead of 3 juta ni sebenarnya duit hanky-panky kan. Saya boleh agak lah duit hanky-panky. Jadi akan ada kawan ni separuh dan sebagainya. Sebab sistem yang nak dibangunkan tu saya rasa tak sampai 3 juta. Termasuk dengan prasarana. Sebab bila benda dah ada, orang software sistem engineering yang ni saya rasa tak sampai.
less or more or less pun saya rasa dalam 1 juta, 1 juta, 1.5 lebih sikit macam tu saja. So nanti saya bincanglah dengan dia macam mana. But it is good then. Sorry? Guna jom parking ni. Dia lebih hebat daripada jom parking. Dia lebih hebat daripada jom parking sebab dari segi security dan sebagainya has been taken sistem tu. Saya dah tengok dah sistem dia. Majlis Bandaraya Klang setiap tahun untung berkali ganda menggunakan sistem dia. Sistem dia memang very user friendly lah, tak macam yang ada sekarang lah. Duduk dalam kereta, duduk dekat tempat parking pun kena saman. Yang tu human error, bukan human factor, yang tu human error. Maksudnya disebabkan oleh dia nak juga pembayaran tu, orang tunggu dalam kereta di tempat parking dia pun dia bayar. Sepatutnya tak boleh macam tu. Betul. Sorry, ya. Sistem yang nak buat tu charge kepada public ke tak? Dia memang akan charge kepada public lah dari segi perniagaan. Kita sepatutnya kerajaan kena fikir buat sistem yang free kepada rakyat. Multiple effect tu kita nak. Bila kita bagi sistem free, contoh parking free, orang akan buka kedai, orang akan lama shopping. Kalau saya fikir macam tu lah. Cuma kalau kita kata sekarang, kalau dalam hidup, kita hidup di zaman teknologi sekarang, kita kata dan orang katalah, orang tua sekarang pun pandai kata zaman sekarang mana ada benda free dik. Dia kata macam tu. Maksud saya, macam kerajaan, macam Mayedek kan dia bayarlah kepada vendor tu, tak ada masalah. Jangan majlis tu charge pula kepada rakyat. Itu maksud saya. Itu yang saya kata tu. Wakimah daripada vendor daripada orang yang membeli, pengguna kepada pengguna, definitely itu yang saya kata. Daripada vendor kepada pengguna yang membeli nak gunakan sistem, dia beli. Tetapi mana ada benda free wah. Yang di tengah tu. Isu dia yang di tengah. Jadi sebab itulah kalau kita kata sebagai contoh macam kita tengok Aeon. Okey, kita tengok Aeon Mall Bini aku rakam aku pula masak. Aeon Mall. Aeon Mall saya rasa macam ni. Saya rasa konsep Aeon Mall macam ni. Dia jahat bini aku. Hasil pembelian daripada shopping di Aeon Mall, dia wave. Kita ambil tiket, betul? Kita ambil tiket, kita keluar pun kita sub tiket tu balik. Jadi saya rasakan, saya dah fikir seorang-seorang, kenapa dia tak kenakan bayaran? Saya rasa mungkin dia dah ambil daripada setiap kedai tu berapa persen daripada kedai tu. Jadi betul lah macam Haji Red kata, dia allow orang supaya pergi dan pergi. Kan? Baik aku pergi Aeon Mall, aku pergi KB Mall kena bayar RM1, RM2. RM1, RM2 tu pun murah sebenarnya. Kalau pergi ke KL dah kena RM20. Kan? Tapi kenapa tidak boleh manusia berfikiran ataupun bisnes itu berfikiran macam mana orang Kelantan berfikir? There is a way sebenarnya yang boleh orang kata win-win situation. Tu cerita je. Tetapi orang nak kan, kalau sebut mungkinlah kita kata tak kira lah bangsa lain, Cina ke Melayu ke, kalau nak jenis jutawan cepat ni memang kau charge lah. Tu je cerita dia. Contoh labor charge. Dia kenakan labor charge pada kita pengguna. Buat apa? Kan? Sepatutnya dan dia dah markup dah sebenarnya harga spare part tu. Sepatutnya tak perlu kena labor charge pada kita sebab dia dah letakkan dah charge tu pada hardware spare part kereta kita dan sebagainya. Buat apa lagi labor charge? You dah ambil daripada spare part tu, you bayarlah pada you punya dia punya workers tu sebab kita beli spare part tu untuk pasang, betul? Ini labor charge sampai 100, 200 kalau pergi Nissan, Honda dan sebagainya.
expect aku pergi beli barang, kau tolong pasang. Mana tak payah ni pasang member. Ada yang bisnes yang macam tu. Maksudnya barang kita cari sendiri tak keluar, dia tak keluar duit, tak keluar apa, jadi dia tak ada charge. Jadi orang akan menggunakan alternatif yang macam tu. Kan? Sebab tu kalau kita tengok macam e-commerce, kalau kita tengok e-commerce, apa nama ni, kalau kita barang yang dijual murah, barang yang dijual murah, cuba tengok betul-betul barang yang dijual murah, tetapi kurier dia tu meningkat sedikit. Dalam pada masa yang sama, adalah dekat mana yang dia cuit tu, kalau dia jual satu barang tu dia boleh untung dalam beberapa ringgit. Barang tu RM10, dia jual RM13. Dia jual murah sebab dia tahu barang dia tu akan laku keras. Akan ramai orang beli melalui online. Sebab contoh macam apa nama tu tadi? Doknan, budu. Tak pernah Sabah, budu, Sabah beli 2 botol budu. Bodoh. Bunyi dia macam tu. Tapi dalam keadaan kita fikir bodoh orang ni, 2 botol ni nak beli. Dia beli 2 botol Neria, dia jual sana 40 yap, doktor. Bagai rare. Wah. Bagai rare yang digembar-gemborkan oleh orang Kelantan. Orang Kelantan kalau nak sekacak orang Korea, lama budu muka wah. Jahat. Kan. Tapi betul, macam Haji Red kata, kita tak tahu berapa yang dijual. Kadang-kadang barang tu dia jadi macam barang penyeludupan pula kan, macam air ketul, macam apa kan. Sebab mungkin orang tu dah biasa makan budu dan dia tengok Dr. Nan jual, so dia beli pada Dr. Nan. Sebab bila online itu betul-betul, electronic commerce tu dia betul-betul spread dalam keadaan COVID sekarang ni, saya rasa jangan berhentilah. Saya rasa semua pengusaha kecil dan sederhana yang baru nak berniaga dan sebagainya, inilah masanya. Sebenarnya inilah masanya. Nak jual serbai ke, nak jual kopiah ke, nak jual apa dia, nak jual tudung ke, spek mata ke, online je belaka. Tak ada masalah. Sebab dia dah jadi culture sebenarnya. Kita dah lockdown berapa lama? 3 bulan ada. Bulan 4, 5, 2 bulan. Sambung bulan 6. Lebih kurang. Dan bulan 6 akan sambung lagi. Kemungkinan saya duk agak-agak PKP akan dikuatkuasakan balik. Okay, so kita berhenti takat tu. Definitely lah kita ada banyak sebenarnya pertanyaan dan sebagainya. Sebab kita bila orang bekerja ni, bila kita belajar banyak benda yang kita nak soal, kita nak tanya sebenarnya. Tak apa, daripada masa ke semasa, insyaAllah saya rasa boleh Datuk Haji Red, daripada masa ke semasa mungkin kita boleh duduk berbincang ataupun dalam satu forum, boleh invite saya untuk bersama-sama. Jadi banyaklah perkara dan boleh juga kita kata dalam masa perbincangan Haji Red tu, mungkin pihak custom kita panggil sahabat kita, mem kita, Puan Syafan Nizam untuk duduk sekali. Mungkin ada tak dok member daripada LHDN, kita ada member pada LHDN, ada lawyer dan sebagainya. Kita duduk, kita boleh tengok enforcement dari satu segi perundangan macam mana, kalau ada sistem yang berkaitan dengan custom, macam mana custom boleh bantu lihat. Jadi macam tu. Sebab bila kita belajar sebenarnya kita dapat ramai kawan-kawan yang memang boleh bantu untuk kita bangunkan mother system kepada sistem-sistem yang lain. So daripada situlah kita kata, aku dah nampak macam mana yang scattered system tu will be integrated soon. Itu yang sekarang ni pihak SUK ataupun pihak kerajaan negeri perlu buat lah. Dan saya pun faham mungkin kita kata ada pegawai yang energetik macam Haji Red yang sentiasa berfikir ke hadapan dan sebagainya, bukan apa untuk menyenangkan kerja dia. Dia rimas sekarang dengan prosedur dan polisi yang ada di sekeliling dia sebenarnya. Kalau saya sendiri pun rasa rimas sebab benda tu tidak memudahkan. Tak boleh monitor daripada jauh, nak kena pergi office juga. Kalau aku pergi outstation, tak ada orang nak tengok dan sebagainya. Which is, it is about time lah sebenarnya. Okay, kawan-kawan yang ada di hadapan kita ni membantu. Okay, membantu kerajaan, sama-sama membantu kerajaan negeri. Nak tak nak,
Menteri besar, you demo kena dengar ni kita rakyat bawah duk sengsara ni. Gapo dia Islam, gapo dia nak memudaratkan masyarakat, tak boleh gitu. Kan? Sebab tu saya ni kalau saya bercakap, saya tak suka bercakap berkaitan dengan agama. Sebab dia lebih hebat daripada agama dan dia boleh memanipulasikan agama. Tu masalah dia tu. Macam juga orang kata boleh kahwin 4, dia baca sampai perenggan pertama, perenggan 3 ke 4 ke 5 dia tak baca. Dia kata Rasulullah apa ni Islam membenarkan kahwin 4. Mana apa? Hak lain tu dia tak baca dah. Dia baca hak 4 tu ya. Sebut sikit lah, bini ada depan ni. Tak nampak kan. Gitulah cerita dia. Okey, so harap perjumpaan kita hari ini memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Daripada masa ke semasa kita kena share lah. Kenapa saya kata kita kena share? Sebab kita kena tolong kawan-kawan kita ni. Ada yang nakkan pendapat daripada kita sebenarnya. Tak kira lah ni yang fresh graduate ni pun kena sama-sama bantulah sebenarnya. Sebab you mencari pekerjaan, jadi mungkin dengan adanya kata apa idea-idea yang bernas, pemikiran aras tinggi dan sebagainya, mungkin kita kata ada sahabat-sahabat kita yang tertarik untuk mengambil you bekerja dan sebagainya. This is the platform that you need to expose yourself. That's the thing kan. So terima kasih banyak-banyak kerana hadir kelas pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa submit case study kepada email saya msaufiq@umk.edu.my. 9 Jun dah tak lama, minta siapkan as soon as possible you punya group presentation, group project you dan group presentation. Group project tolong submit dalam bentuk soft copy, tolong semak balik, saya rasa dalam 15 muka surat saja, tidak termasuk appendix. Dan saya nak you all submit dalam presentation 20 minit dengan group dalam bentuk YouTube. YouTube. You record, you load masuk dalam YouTube. I think that I think you all of you ada account YouTube masing-masing kan, sebab dia kan sekarang synchronize. Bila kita log in saja kita punya ID dan sebagainya, dia akan masuk kepada personalization kita punya YouTube. So you need to learn how to upload yourself in YouTube. Okay, macam mana saya buat. So you boleh tengok dalam YouTube how to upload dan sebagainya before you do. I think that kalau you dengan budak fresh graduate ni, dia orang lebih tahu. You boleh minta dia orang pun untuk ni dan sebagainya. Cuma submit link sahaja kepada saya. By 9 hari bulan tu saya akan dengar presentation through YouTube saja. You hanya submit link saja pada saya. Okay. Digital mas sekarang. Cuba. InsyaAllah kita cubalah. Cuba benda simple. Dia bukan apa. Haru biru bila ni. Lama kita ni. Tak jadi benda lain ni. Haru biru. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Ayo. Tak apa, boleh minta bantuan rakan-rakan yang lain untuk bantu upload. You rakam melalui Google Meet dan sebagainya. Terpulang macam mana you nak buat. So this is information system and e-commerce class. You need to learn about the IT IT punya work. Then I bet that if you the first time you do, you will rasa ketagih untuk buat the more and more. Okay? Alright. So budak fresh graduate dia dah biasa, so benda tu you bagilah dekat siapa nama ni Hoji buat ni, Chu VP ni buat ni, pandai ni budak-budak ni. Nadia pun biasa duk buat joget-joget dalam tu. Kan? Okay, so terima kasih banyak-banyak kerana hadir kelas pada hari ini. Selamat puasa. Bila? Next hari raya pertama. Next class raya. Raya lo. Yang kita yang part time ni susah sikit kot data, yang nanti kalau weekdays payah. Dah kalau boleh kita orang pun dah start, ada yang ramai lepas raya dah start kerja macam biasa. So mungkin kalau boleh request weekend punya kelas lah. Okay, tak apa. Another alternative is that I can record. Yes. Saya record. Okay. Tapi nak kalau attend kata tu, sorry? Nanti kalau kita tak attend tu nanti doktor cari pula mana lah dia orang. Tak apa gini. Okay, saya ambil maklum tentang perkara tu.
bila saya upload saja dalam dalam e-campus tu, you attend, selepas saya akan buka sampai pukul 12 tengah malam lah, macam tu lah untuk yang bekerja lah. So kalau yang low access, dia boleh subscribe melalui YouTube saya tu, TS Dr. Muhammad Sofi tu. Dan you masukkan nombor matrik you dengan nama saja. Okey. Alright? Okey. Alright. Terima kasih banyak, Doktor. Okay, terima kasih banyak-banyak. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.